Maka berhentilah ia di sisi pintunya, yakni di pintu rumah Sayyidina Umar. Dia pergi rumah Sayyidina Umar sampai tepi pintu berhenti. Menanti ia, laki-laki itu akan keluar Sayyidina Umar. Pergi di situ tujuan nak tunggu Sayyidina Umar keluar. Maka mendengar ia akan isterinya, berpanjanglah menyakiti atasnya dengan lidahnya. Pergi dengar Sayyidina Umar duk kena maki dengan bini dia. La ilaha illallah. Dia nak pergi jumpa Sayyidina Umar, nak mengadu kat Sayyidina Umar pasal perangai bini dia ni. Bini dia perangai uduh. Pergi Sayyidina Umar pun duk kena maki juga dengan bini ni. Barulah pakat bangkit menyanyi, kita serupa. Sama lah kita dua orang lah. Dan pada halnya, ia diam juga. Sayyidina Umar, bini aja duk bunyi bum 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 bum. Sayyidina Umar sengap tak jawab apa. Tiada jawab atasnya. Maka berpaling laki-laki itu. Padahal berkata ia, ini hal Amirul Mukminin. Dia bila pipi dengar Sayyidina Umar duk kena maki, dia pun kata tak ada guna aku main nak mengadu kat dia. Dia pun kena maki juga. Lah lagi baik aku beralih balik lah. Dia beralih nak balik, duk ingatlah hati dia. Dia kata, tara Sayyidina Umar Amirul Mukminin pun kena maki, dia kata aku kena biasa. Dia kata. Cerita dia. Kan? Macam lah ni lah. Satu orang sahabat menikah lebih pada seorang. Menikah dua ke, menikah tiga ke. Jadi adalah sikit kacau dalam rumah tangga tu. Bila dah kacau, pi nak mengadu kat Tok Kadi. Pi Tok Kadi pun duk kena senduk balin mai juga. Pasal Kadi pun pi menikah di Siam juga seorang lagi. Kan? Karut lah. Itu dia pergi cerita karut. Kita nak pi mengadu kat dia. Tengok-tengok dia pun, dia punya senduk duk belanting keluar. Lagi baik kita balik lah. Kan? Cerita dia itu. Jadi sahabat ni duk rasa macam tu. Dia rasa macam tu. Apa guna aku mengadu dekat Sayyidina Umar kalau Sayyidina Umar pun serupa macam aku aja. Baik. Maka betapalah hal aku ini. Dia kata kalau Amirul Mukminin pun macam tu, aku ni lebih-lebih lagi lah. Maka keluarlah Sayyidina Umar. Maka melihat ia akan laki-laki itu sudah berpaling pergi. Maka menyerulah oleh Sayyidina Umar akan dia, yakni memanggil ia akan laki-laki itu. Kebetulan bila dia ni kona nak balik, Sayyidina Umar keluar rumah. Dia tengok, ni mana punya Syekh mai? Panggil. Dia kata, mai sini Syekh, nak jumpa aku kah? Dan berkata pula, ia, apa hajat engkau datang? Sayyidina Umar tanya, ni hang mai ni pasal apa? Apa hal? Maka berkata ia, ya Amirul Mukminin, datang aku kerana mengadu aku akan dikau, akan kejahatan perangai isteri aku. Dan berpanjanglah menyakiti atas aku. Maka mendengar aku akan isteri engkau, seperti yang demikian juga. Dia kata, aku main nak repot ke hang? Main-main tengok hang pun serupa aku saja. Dia kata, tak apalah. Dia kata, maka kembalilah aku. Dan aku kata, apabila ada demikian hal Amirul Mukminin serta isterinya, maka betapalah hal aku. Jadi aku bila main-main, jeromoh tengok benda ni, aku kata kita ni sama lah. Jadi aku pun nak balik. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, ya akhi, maksudnya wahai saudaraku, bahawa sesungguhnya menanggung aku akan dia itu kerana beberapa hak baginya ke atas aku. Sayyidina Umar kata, mai sini aku nak ceritakan. Bini aku duk maki aku tadi, aku sengap saja. Aku tak jawab apa, aku tak mau marah dia, aku tak mau kata apa kat dia. Biar pilah dia nak kata apa pun kat aku. Pasal apa aku buat lagu tu? Dia kata, ni ada pasal dia. Ni aku nak ceritakan. Dia kata bahawa sesungguhnya dia memasakkan bagi makanan aku. Lagi membakar ia akan roti. Dia kata, bini aku ni, makan minum aku, semua dia duk buat. Itu bini aku. Lagi membasuh ia akan kain aku. Lagi memberi susu ia akan anak aku. Dan pada halnya wajib atas aku sekaliannya yang demikian itu, tiada wajib atasnya. Yang ni yang tak apa sedap baca. Orang perempuan balik tak masak apa dapat ni. Kan? Sebenarnya dari segi hukum fiqh. Dari segi hukum fiqh, perempuan memang tak kena buat kerja ni semua. Ni betul-betul abang lah. Kan abang macam mana? Kalau nak katuk bab ni tak orang baca, berdosa pula. Bila baca, kita nak pesan orang perempuan, janganlah ambil kesempatan. Kan? Dari segi hukum fiqh, orang perempuan memang tak dituntut. Tak dituntut siap makan untuk suami. Tak dituntut maksudnya tidak diwajibkan siap makanan untuk suami, siapkan baju untuk suami. Semua ni bukan kewajipan orang perempuan. Sebaliknya ini kewajipan suami. Bukanlah maksudnya suami kena masak. Tapi maksudnya bab makan ni suami kena fikir.
Nak ambil orang gaji mai kerja masak ke, ataupun pakai nak pergi kena di restoran tom yam tiap malam ke, yang tu atas tanggungan berhad pihak suami. Suami fikir ambil lah macam mana nak buat. Baik, apabila isteri, sebab dalam budaya hidup ni, bila kata isteri, bukan budaya orang Melayu, bukan budaya orang Arab, bahkan budaya semua bangsa. Bila menikah, isteri dengan sendirinya rasa itu kerja dia. Dari segi Islam bukan kewajipan dia. Budaya saja yang menentukan itu kerja orang perempuan. Maknanya kalau dia tak buat tak salah. Tak salah. Kan? Baik. Kalau kita tengok dalam perbahasan fiqh yang detail-detail sampai ke peringkat dia kata apa? Seorang laki-laki kalau nak menikah seorang perempuan, kalau sekiranya perempuan itu daripada keluarga yang senang lenang dan kaya raya, maka wajib ke atas suami menyediakan kemudahan seperti mana kemudahan yang diterimanya semasa dia dengan bapa dia. Itu dia. Kalau nak pergi menikah dengan anak datuk ke, anak Tan Sri ke, anak Tiang Sri ke, apa ke, kita nak menikah dengan anak kemas-kemas ni. Sedangkan mereka ni tak reti apa langsung bab-bab ni. Basuh kain ni tak pernah. Bahkan bila hari kita pergi nak meminang tu, hari kita nak meminang tu, Datin habak dah kat kita. Puan Sri habak dah kat kita. Dia kata anak kami ni tak pandai masak. Dia kata. Dia habak dah. Anak kami tak pandai masak. Dan satu lagi sajalah saya nak bagi tahu. Jangan kata esok tak habak. Dia kata anak kami ni tak biasa basuh kain. Dulu dia try sekali pegang sabun pek buku, tangan dia melupas. Pasang. Kita pergi mengaku kata tak apa. Tak apa yang tu tak apa. Tak apa, tak apa. Menikah esok jangan bagi dia tepuh pek buku. Jangan bagi tempuh. Pasal apa? Pasal kita dah kata tak apa. Kita sanggup. Fiqh dia pergi sampai ke situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia panggil balik laki-laki ni, dia habang yang tu. Dia kata, aku nak habang kahang. Aku tak jawab tadi bukanlah kerana aku kena queen control. Dia kata, hang jangan silap faham. Dan ni hang pergi dua habang di masjid pula. Kata, aku kalah dengan bini. Kan? Hang jaga baik-baik. Ni aku nak perbetul awal-awal. Hang jangan pergi duk heboh cerita ni kat orang. Aku nak habang kahang. Dia kata, yang aku tak marah dia, bila dia duk bersyarah kat aku tadi, aku tak marah kat dia. Pasal apa? Pasal dia buat benda-benda yang bukan kewajipan dia. Dia basuh pakaian aku, dia siap makan minum untuk aku, anak aku dia bagi susu, dia jaga elok dan sebagainya, sedangkan itu bukan kewajipan dia. Setelah begitu banyak jasa yang dia buat dekat aku, apalah sikit kesalahan dia, aku nak marah dia sampai lebih-lebih, apalah aku ni. Sayyidina Umar jelaskan benda ni kepada kawan dia tadi. Baik, dan lagi menetapkan hatiku dengan dia daripada mengerjakan yang haram. Ya, dia kata dengan adanya isteri ni, aku tak teringat dah nak buat benda-benda haram. Mata aku pun terpelihara, hati aku pun elok dah lah ni. Kalau dulu sebelum aku menikah dengan dia, mata aku lihat. Lah aku menikah dengan dia, mata aku jaga elok dah. Cukuplah, hak halal ada di rumah, tengok yang halal sudah. Tak payah tengok yang lain daripada yang tu. Maka menanggung akan dia kerana yang demikian itu. Dengan kerana banyak jasa bini aku, maka aku tanggunglah apa yang dia buat kat aku tadi. Aku tanggung, aku terima apa yang dia nak kata kat aku. Maka berkata oleh laki-laki itu, hai Amiral Mukminin, seperti yang demikian itulah isteri aku. Dia ni pun dengar-dengar, dia kata kalau begitu serupa juga kita ni. Serupa juga. Dari segi buat kerja di rumah, memang serupa lah. Bini hang basuh kain, bini aku basuh kain. Bini hang masak roti, bini aku masak roti. Bini hang bagi susu dekat anak, bini aku pun bagi susu dekat anak. Dia kata dari segi itu sama. Dari segi beletiak pun sama derah lah. Dia kata bini hang pun beletiak derah, bini aku pun beletiak derah. Dia kata kalau macam tu, samalah isteri kamu dan isteri aku. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, tanggunglah olehmu akan dia. Maka bahawa sesungguhnya ia masa yang sedikit. Sayyidina Umar kata Allah sabar bila start aja. Dia kata depa ni bukan nak marah selama-lama. Marah pun start aja. Tak lagi baik baliklah. Kan? Bila dia duk hingat kat kita, dia duk buat hangat kat kita, kita buat tak tahu aja baca surah abang apa begitu begini kan. Lama-lama dia pun pedap jugalah. Marah tak lawan ni memang pedap lah. Kan? Dia yang syoknya bila marah melawan. Yang ni cantik. Kan? Bila dia beletiak sikit kita jawab balik. Dia jawab balik, kita jawab balik. Yang tu cantik. Kan? Ataupun kita mula, kita marah dia, kita marah dia, dia jawab. Pasang. Tak lagi apa balik nanti naik sama.
Kan, tapi kalau kita marah dia, dia pun buat dah. Buat sengak dia, doh, apa kupas bawang buat tak tahu ya.